Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sihat walafiat. Hari ini saya bersiaran lebih awal sedikit. Kerana sebentar nanti ada sedikit perbincangan. Maklum sajalah saya dihambat oleh waktu. Bagaimanapun janji saya dengan saudara, saya harus saya mesti memenuhi janji dan tuntutan saudara. Dan seperti biasa saudara, ni pula Instagram ni nampak gayanya ada kacau pula. Saudara, mana-mana yang apakah suara saya dengar jelas? Kalau suara saya dengar jelas, saudara boleh nyatakan. Kalau tak jelas, bagi tahu juga. Maklum sajalah saudara. Amy Furniture wants to be here with you. Tak boleh Mi, tak reti. Saya tak reti. Saya minta maaf. Saya mohon maaf bahawa saya tak kerti. Saudara Dahlan Ridwan, Saudara Sanusi Yusof. Baik, saudara, saya harus melaporkan terus. Hari ini jumlah COVID ada peningkatan, saudara. Semalam 2000, hari ini 2,246. Menjadikan jumlah jangkitan sudah pun mencapai kepada 4,461,135. Dan 12 negeri naik nampak gayanya. Dan 3 susut, 1 tidak berubah, iaitu di Labuan. Minta maaf Ji, saya tengah live Ji. Saya minta maaf Ji, saya tengah live sebab saya live awal lagi ni. Minta maaf, saya akan call. Okey. Teman-teman, berhubung dengan saya, saya beritahu saya tengah live. Ya, Puan Nurliza, Saudara Abdul Hamid, Saudara Namar, Saudara Muhammad Mat Saleh. Ya, jadi jumlah untuk bulan ini adalah 12,210 saudara. Itu gambaran apa yang berlaku pada negara kita. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Malaya yang sempat memberi kiriman kepada saya tentang kedudukan COVID-19. Ya saudara, jumlahnya hari ini adalah 2,246 jangkitan. Dan 12 negeri naik dan 3 susut. Yang tidak berubah adalah di Labuan. Saudara. Dan cuma hari ini saya agak terkejut membaca laporan daripada Usaha Malaysia. Kerana dia melaporkan bahawa Kementerian Sumber Manusia telah pun menetapkan gaji minima bagi pekerja pembantu rumah daripada Indonesia adalah pada kadar 1,500 sebulan. Kita warga yang minta supaya adakan gaji minima tidak dilakukan. Tetapi sedangkan untuk pembantu rumah ini diberikan keistimewaan untuk dapat 1,500, itu adalah ketetapan daripada Kementerian Sumber Manusia. Saudara, jadi dengan keadaan begitu, saya juga merasakan bahawa, sebab memang kita tahu, untuk mendapatkan pembantu rumah daripada Filipina, kita kena bertanya dengan kedutaan dia sendiri. Kalau duta dia kata rate-nya begitu-begitu, kita kena ikut. Tapi sekarang ni, untuk pembantu rumah daripada Indonesia, juga gaji minimalnya 1,500, saudara. Dan tapi gaji minima tempatan untuk pekerja-pekerja tempatan adalah 1,200. Itu masalahnya. Yang punya pekerja kurang daripada 5 orang masih lagi kekal pada 1,200. Di manakah keadilan untuk warga tempatan? Saya tak tahulah saudara. Itu yang saya baca laporan agak mengejutkan saya tentang kedudukan hari ini ya saudara. Dan jika kita melihat dari segi politiknya, saya juga hari ini saya agak keadaan UMNO kita ni nampak gayanya masih kabur tentang perjuangan mereka, saudara. Mereka masih lagi meletakkan perjuangan itu semata-mata untuk diri mereka sendiri saja, bukan untuk perjuangan rakyat. Ini yang saya khawatirkan. Sebab saya tak berkisah. Kalau ini Haji Hadi nak bekerjasama dengan Dr. Mahathir, carry on lah, teruskanlah. Sebab kita tahu bahawa mereka sedang merangka untuk mewujudkan Pakatan Harapan 2.0. Saudara Abdul Hamid, kera di hutan disusukan. Begitulah keadaan negara kita. Jadi mereka nak wujudkan kerajaan 2.0 ke buatlah, tak ada masalah. Cuma yang saya more concern adalah warga UMNO. Kenapa kita masih lagi bertelagah sama sendiri, meletakkan kepentingan diri. Saya amat mengharapkan agar Presiden UMNO kali ini benar-benar tegas. Kita harus melakukan islah kepimpinan, saudara. Nampak gayanya sekarang ni, saudara, saya melihat juga media sosial ni semakin ganas lah nampak gayanya. Dan mereka menyerang untuk 3 orang aja. Media sosial hari ini, mereka semakin ganas menyerang. Mereka menyerang Presiden UMNO.
mereka menyerang mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan juga Tuan Mak Hassan. Macam-macam cerita kita dengar sekarang ni. Kita sikit pun dibesar-besarkan. Sedangkan kumpulan mereka banyak lagi kes-kes kalau nak diangkitkan. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu, tetapi saya agak rasa hairan bagaimana pemain-pemain media hari ini boleh mereka tersasul. Contohnya saya mendengar dalam YouTube semalam apabila Datuk Seri Zahid, bukan beliau, peguamnya meminta supaya penyiasat SPRM mengemukakan jawapan bertulis ke atau penjelasan daripada saksi-saksi bagi pihak SPRM berhubung dengan kes beliau. Tapi hakim menolak. Jadi kita faham mungkin kerana penolakan itu untuk menjaga saksi-saksi, kepentingan saksi, kita faham, tak ada masalah benda begitu. Tetapi media mengatakan bahawa seolah-olah Datuk Seri Zahid dah bersalah. Ini yang saya rasa tak betul saya. Ini yang tak betul. Sepatutnya pemain-pemain media menceritakan bahawa peguam bagi pihak Datuk Seri Zahid Hamidi tidak diberi keizinan untuk mendapat penjelasan atau kenyataan daripada saksi-saksi bagi pihak SPRM. Sudahlah perbicaraan belum lagi bermula sepenuhnya, saudara. Jadi saya melihat bahawa sikit aja terus meledak. Begitu juga bila Datuk Seri Najib yang dikatakan ditangguhkan kes ni untuk menjawab pada bulan Ogos. Seolah-olah digambarkan bersalah. Ini yang saya katakan bahawa dalam senario hari ini, apabila seseorang itu, khususnya kalau daripada UMNO, baru dituduh saja, bawa ke mahkamah saja, semua anggap bersalah. Bagaimana puak-puak mereka? Ini saya rasa tidak ada keadilan. Saudara Samsul Syam, tak apalah, saya tidak mahu menggelar mereka dengan gelaran-gelaran sebegitu. Tetapi saya merasakan bahawa cara tu tak kena. Kita mahu melihat bahawa satu suasana politik yang matang. Sebab saya katakan bahawa UMNO kadang-kadang warganya kabur dengan perjuangan. Dan Alhamdulillah saya diberitahu bahawa krisis di Melaka nampaknya dah usai. Saya dapat tahu dapatan saya setakat hari ini usai. Tapi yang akan datang wallahualam bisawab keadaannya. Sebab itu saya katakan kalau berlaku sesuatu di Melaka, tentulah rakyat juga akan marah. Mereka akan sejelik. Baru 5-6 bulan saja tak habis. Sedang waktu kita berkempen untuk mencari kemenangan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri Melaka itu hari, kita mengutamakan untuk mewujudkan kestabilan politik demi kemakmuran rakyat. Kenapa perlu dikocakkan balik? Itu persoalan yang saya soalkan dan buat saya marah. Marah saya bukanlah marah tak bertempat, saudara. Saudara Johan Bakar, saya terpaksa buat awal malam ni sebab dalam pukul 9 saya ada mesyuarat penting. Tapi kerana saya tidak mahu membiarkan anda tertunggu-tunggu, maka saya buat awal pada malam ini, ya saudara. Dan saya lihat, sedangkan kalau kita memerhatikan secara jelas, bagaimana Parti Keadilan, mereka nampaknya walaupun ada pertandingan jawatan timbalan presiden, tapi mereka gunakan itu kesempatan untuk mewawarkan keadilan. Malahan sudah ada pula perdebatan antara Rafizi dan Saifuddin. Ini untuk menarik minat warga dan rakyat terhadap Parti Keadilan. Dari segi matlamat politiknya mereka berjaya. Iaitu memang diwujudkan pertandingan. Pertandingan dalam keadilan fokus kepada jawatan timbalan presiden. Sedangkan untuk jawatan presiden keadilan tak disentuh. Maka mereka mewawarkan kepentingan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Jadi macam saya katakan semalam, kemarin dulu pun, bahawa Parti Keadilan yang dilihat satu ketika dulu selepas usai pilihan raya Sarawak, usai pilihan raya Sabah, usai pilihan raya di Melaka dan juga di Johor, kita melihat bahawa seolah-olah keadilan hilang daripada peta politik negara. Tiba-tiba bila Rafizi hadir bersama dengan Nurul Izzah, masuk konon-konon bertanding, adakan pertandingan dengan Saifuddin Nasution, disemarakkan balik. Hiduplah keadilan. Dan berbeza dengan UMNO. UMNO ni pula lain. Melainkan lain tak ada ceritanya. UMNO nak mengadakan mesyuarat EGM-nya, iaitu mesyuarat agung khas
untuk meminda perlembagaan. Itu dijadikan isu untuk mewujudkan suasana pecah belah. Ada puak-puak sekarang ni, ada kluster-kluster, ada broker-broker yang saya difahamkan turun ke bahagian-bahagian untuk menggagalkan. Kenapa jadi begitu? Kenapa tidak disantunkan hati kita? Saya melihat bahawa mereka lebih meletakkan kepentingan peribadi daripada parti saudara. Jadi saya minta agar mereka ni insaf. Lihatlah sendiri saudara. Kalau saudara ada dalam YouTube ataupun dalam Facebook, bayangkanlah saudara bagaimana warga petani Melayu Islam. Saya tengok tu dengan hati yang penuh sedih dan sayu bagaimana warga petani berkumpul, mereka membuat ikrar. Saya ingat tidak kurang daripada 30-40 ribu berkumpul sempena Hari Raya Aidilfitri. Mereka berikrar untuk meneruskan perjuangan, untuk mewujudkan dan menjaga warga mereka, nak jaga itu, jaga ini dan sebagainya. Tapi saya melihat bahawa mereka tidak disantuni. Saya sedih. Apakah kita nak tengok orang Melayu nanti jadi seperti petani di Thailand? Ini masalahnya kalau kita berterusan berpecah belah. Saudara, ini keadaannya. Saudara lihatlah sendiri apa yang berlaku di petani. Saya harap ini menimbulkan kesedaran kita. Saya tengok, saya sedih lah. Himpunan yang diadakan di petani, ya saudara. Jadi saudara Itat Bashir, kenapalah bangsa Melayu mudah berpisah, bersatu, tak mau bersatu, saudara. Aduh, isu tentang Hakim Nazlan ni saya nampak dah jadi riuh sekampung. Perbicaraan riuh sekampung sekarang. Dan apabila ada pula culipan mengatakan bahawa besar kemungkinan kes Datuk Seri Najib ini akan dibicarakan semula. Katanya bahawa Hakim Nazlan sedang disiasat. Katanya, bukan saya kata, saya dapat bacaan. Begitu juga katanya Dr. Mahathir akan disiasat. Izaiti dan suaminya juga akan disiasat. Jadi cerita dah riuh sekampung, saudara. Saya lihat kes isu ini dah masuk sebulan, 2 bulan. Kenapa harus isu yang sebegini berlarutan? Bila nak berhentinya? Sehingga ke hari ini, ada ramai-ramai teman-teman bercakap dengan saya. Dia kata, tak payah nak ulas lah, dia kata. Tentang cerita kes SRC, YNDB ni. Rakyat dah menyampah. Mendengar lepas satu terbongkar, lepas satu terbongkar. Dan ternyata, bahawa seolah-olah ada berlakunya penginayaan politik. Begitu juga dengan kes Datuk Seri Zahid. Orang melihat keadaan begitu. Jadi saya mengharapkan agar warga UMNO sedar. Dalam keadaan sekarang ni kita harus menyantuni. Datuk Seri Zahid sendiri tidak meletakkan kepentingan untuk jawatan. Sebab itu dia dengan besar hati mengumumkan bahawa untuk pilihan raya akan datang, seandainya UMNO Barisan Nasional kembali menerajui Putrajaya secara dominannya, maka jawatan Perdana Menteri itu akan diberikan kepada Datuk Seri Ismail Sabri. Tak ada masalah. Ertinya bukan nak cari jawatan. Yang penting adalah perjuangan. Sebab itu saya menghayati ungkapan kata-kata yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi sewaktu beliau mengadakan rumah terbuka di Bagan Datuk. Apabila wartawan bertanya dengan beliau, macam mana pandangan you tentang usaha PAS, Muafakat Nasional. Yang dilafazkan oleh Datuk Seri Zahid adalah, saya mencari teman yang sejati. Yang bukan mengkhianati arti persahabatan. Ini perlu jelas, saudara. Saya lihat sekarang ni, masalah untuk UMNO dengan PAS ni dibangkitkan balik. Diwawarkan balik perbalahan itu. Apa matlamat mereka, saya tidak tahu. Kononnya bahawa kalau mengikut kenyataan daripada Susah Agung, PAS, Ketua Pemuda PAS, mereka menggambarkan seolah-olah mahu menyantuni semula Muafakat Nasional. Sedangkan menurut Presiden UMNO, Muafakat Nasional sudah berakhir. Saudara, ini gambarannya. Yang kita nak tahu bagaimana caranya supaya Kelantan itu dapat kembali diselamatkan agar permasalahan yang sedia ada di Kelantan itu dapat terurai. Dah 30 tahun rakyat Kelantan menderita. 30 tahun Kelantan ini airnya masih lagi. Air raya baru ni, saudara lihatlah sendiri dalam Facebook bagaimana bila buka saja pipe air itu bukan lagi warna
tertarik, dah jadi warna merah. Apakah kita tidak bersimpati? Saya bersimpati dengan warga di Kelantan, begitu juga sebagaimana warga di Sabah. Saya bercakap dengan saudara Atan Lukas. Beliau juga menyuarakan masalah ini. Jadi seharusnya negara kita yang dah merdeka, saudara, besok kita UMNO sendiri akan menyambut tahun yang ke-76 penubuhannya. Selepas ia mengalami banyak peristiwa dan pelbagai peristiwa, UMNO diharamkan, malah ada pula dikalahkan pilihan raya lepas, 4 tahun, rakyat menderita. Dalam suasana begini, saudara, kita sepatutnya menyantuni warga kita, menyantuni bangsa kita untuk terus berjuang demi membangunkan negara kita. Azan, saudara, saya minta maaf. Saya minta maaf, kita berhenti azan sekejap. La ilaha illallah ya Allah ya Allah. Masjid sebelah ada masih lagi azan, saudara. La ilaha illallah ya Allah. Ya, saudara. Saya suka agak menarik perhatian anda bagaimana apa yang sedang berlaku di Filipina. Inilah dikatakan warna-warni politik. Ya, saudara Karman dari Sandakan, Labu-Labi, Datuk Johari Harum menonton. Terima kasih. Di Filipina hari ini, anak detektor yang satu ketika diusir keluar oleh warga rakyat Filipina dari Istana Malacanang dan terpaksa menyembunyikan diri di Hawaii. Saudara, dan hari ini anak Marcos, itulah dikatakan ini warna-warna politik ni, saudara. Ya, hari ini anak detektor Marcos yang digulingkan oleh rakyat bernama Ilocos Norte Ferdinand Marcos. Beliau sebelum ini adalah sebagai gubernur telah memperoleh kemenangan yang besar. Lebih daripada 27 juta rakyat Filipina mengundi beliau untuk kembali bersama keluarganya ke Malacanang. Sedangkan pada tahun 1986, bapanya, detektor Marcos, diusir. Bukan saja disingkirkan, bukan saja direntak, malah diusir keluar daripada Filipina. Inilah warna-warna kehidupan dan Marcos Jr. ni berusia 64 tahun, beliau akan menggantikan Rodrigo Duterte. Kerana undang-undang ataupun perlembagaan di Filipina tidak mengizinkan presiden bertanding selama 2 kali. Itu kali pertama dia menang, lepas tu kali kedua
Itu yang anggap sekali, habis. Usia presiden di Filipina adalah 2 penggal saja sebagaimana di Amerika. Jadi bila Duterte tidak bertanding, maka anaknya bertanding naik presiden berpasangan dengan anak Marcos. Maka hari ini mereka mencapai kemenangan yang cukup besar. Walaupun sepanjang pengundian dikabarkan ada juga berlaku ledakan bom, ada juga dilakukan tembakan bagi orang yang memprotes. Tetapi kemarahan rakyat. Di sinilah saya mengatakan bahawa suara rakyat kuasa keramat. Marcos yang diusir, yang disingkirkan, mayatnya pun tak boleh dibawa balik ke Filipina, saudara. Kerana kebencian rakyat. Tapi hari ini mereka mengundang semula pimpinan warisan Marcos, iaitu anaknya, untuk menjadi presiden Filipina. Inilah yang saya katakan warna-warna politik. Segala-galanya berkemungkinan. Dan di Malaysia ni pula, saudara, saya melihat ini haru biru sebenarnya, saudara. Apabila banyak rakyat menuntut agar AirAsia memulangkan wang mereka setelah mereka membuat tempahan untuk penerbangan, tetapi kerana COVID-19, dan waktu kita mengalami suasana dikurung selama 17 bulan, rakyat tak boleh bergerak, tiada pergerakan, dan AirAsia menghentikan penerbangannya, jadi rakyat minta supaya dipulangkanlah balik sebab AirAsia dia tempahan lebih awal. Ini tidak dilakukan, sebaliknya menurut laporan Malaysia Now, ia melaporkan bahawa Capital A, ini Capital A ni adalah syarikat AirAsia yang diubah kepada Capital A, iaitu bosnya Tony Fernandez dan Datuk Kamarudin. Menurut laporan yang diterbitkan pada 29 April, kedua mereka mendapat bayaran gaji tahun lepas sejumlah RM14,947,213. Tak termasuk klaim-klaim lagi yang sekitar RM124,791. Jadi Malaysia ni jadi pelik. Syarikat itu kononnya meminta supaya kerajaan membantu, menyuntik sokongan modal dan sebagainya. Tetapi direkturnya ataupun pengurus besarnya mendapat wang yang besar. Saudara Rafi Ahmad, Filipina boleh buat PRU. Kenapa kita tak boleh? Ini masalah satu lagi, saudara. Filipina telah pun berlangsung. Cuma yang saya nak lontarkan di sini, bahawa bagaimana sebuah syarikat yang dikatakan dalam keadaan yang bermasalah, tapi direkturnya mendapat gaji ataupun mendapat keuntungan peribadi sejumlah 14 juta. Ini bukan saya kata, tapi laporan yang diterbitkan pada 29 April yang dilaporkan oleh Malaysia Now. Saya bila baca benda begitu, saya geleng kepala lah. Inilah natijahnya keadaan negara kita, saudara. Negara lain boleh buat pilihan raya. Kita tak boleh buat pilihan raya. Negara lain, Marcos yang diusir, diangkat kembali berada di Malacanang. Memang Malaysia pernah pun mengangkat waktu pilihan raya tahun 2018, pilihan raya 14 dulu, kita memberi peluang kepada Tun Dr. Mahathir. Bukan anaknya. Kembali berada di anjung kuasa Putrajaya. Tapi malangnya keberadaan beliau di Putrajaya mendatangkan musibah pada negara. Sehingga hari ini selama 4 tahun, kita punya ekonomi seolah-olah tak bangkit-bangkit, saudara. Suasananya. Rakyat masih terus terhimpit. Saya khawatir, saudara, sebab menurut laporan yang saya terima, saya baca juga, ada juga laporan dalam media sosial, bagaimana akhbar berbahasa Cina menyatakan bahawa besar kemungkinan usai musim sambutan Hari Raya ini, negara akan mengalami keadaan yang agak mendesak apabila barang-barang bahan makanan naik sehingga tahap 50%. Saya juga terkejut bila saya tengok di situ bahawa harga minyak masak pun sudah pun mencecah angka RM45 bagi satu botol untuk 5 kilo. Bayangkan, saudara. Belum lagi barang-barang makanan yang lain. Sebab itu saya katakan bahawa dunia sedang mendekati masalah hyperinflasi makanan. Dunia memang begitu. Jadi kita di mana persiapan kita. Saya dah bercakap malam dulu, malam kemarin, dan boleh dikatakan 3 malam berturut-turut saya bercakap. Menyatakan bahawa kita akan menghadapi krisis makanan. Tapi bagaimana keadaannya? Apakah telah ditangani masalah ini? Saya khawatir, saudara,
agar negara kita kalau tidak ditangani, kita akan menghadapi suasana yang cukup menggerunkan. Dan ekonomi masih terus berudum. Pekerjaan tidak disantuni. Saya bukan nak menakut-nakutkan, tidak saya. Sebab itu kita harus mewujudkan kestabilan politik. We have to make a full stop. Cukup-cukuplah sudah pimpinan berpolitik. Letakkan konsentrasi ataupun pemikiran anda sebulat-bulatnya untuk menangani masalah negara. Jangan lagi cerita soal politik. Sebenarnya rakyat pun dah bosan. Ini belum lagi kalau datang masalah krisis makanan nanti, bertambah bosan rakyat. Bertambah jelek mereka dengan politik. Saudara Azinuddin, mandat belum habis. Bukan macam mana mandat belum habis? Kita dah 4 tahun lebih. Dia ada waktu selepas 3 tahun. Boleh buat ada pilihan raya pada minggu masa. Sekarang ni semalam 9 Mei. Artinya dah 4 tahun, Saudara Azli. Sejak kita merdeka dulu pun belum pernah kita mengadakan pilihan raya genap 5 tahun. Cuma tahun 2018 saja negara mengadakan pilihan raya segenap-genapnya untuk 5 tahun. Saya sering mengatakan, sebuah kerajaan yang memanggil pilihan raya mengikut genap jadah waktu segenap-genap 5 tahun, artinya kerajaan itu bukan kerajaan yang stabil. Daripada zaman Tengku Abdul Rahman, pindah pada Tun Razak, pindah pada Tun Hussein On, pindah pada Dr. Mahathir. 22 tahun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Dia tidak ada mengadakan pilihan raya sampai 5 tahun. Tidak. 4 tahun sebulan, 4 tahun 2 bulan, terus adakan pilihan raya. Dan kita sekarang ni, kalau ikut 9 Mei, berarti dah 4 tahun, Saudara Azli. Jadi sekarang ni, saya bersetuju, bahawa sekarang ni saya tak perlu bercerita soal politik. Yang saya tuntut sekarang ni, pimpinan memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah yang mendatang. Ini angin selatan dari selatan sedang menderu ni. Apakah kita mampu untuk menghadapinya? Apakah warga kita dapat bertahan dengan suasana yang sebegini? Jadi saya harap Saudara Pok Lan, sabarlah kalau nak selamatkan Tok Najib. Saya tak mengatakan saya nak selamatkan Tok Najib. Cuma saya mengatakan bahawa isu cerita tentang 1MDB, isu tentang asasi ini dah bergolak berlama sangat. Dia tak perlulah nak diwawarkan. So patut adakan dengan tuntas fikir. Salah, tak salah. Tapi sekarang ni menjelma macam-macam. Begitu juga yang saya katakan tadi. Apabila kes macam Datuk Seri Zahid, yang dipohon oleh peguam beliau adalah keterangan daripada saksi bagi pihak SPRM. Tapi hakim tidak meluluskan. Okeylah. Tiba-tiba ada keluar kenyataan mengatakan Datuk Zahid dah bersalah. Ni apa benda ni? Kenapa kita sanggup melakukan contempt of court? Mengapakah kita perlu mengatasi mahkamah? Biar mahkamah bersidang. Tak ada masalah pada saya. Cuma yang saya hairan, saya katakan, mereka menyerang pimpinan UMNO. Ini masalah besar yang saya lihat, yang akhirnya rakyat semakin jelek untuk melihat politik, sedangkan negara kita menghadapi masalah. Kita akan berhadapan dengan masalah, saudara. Ini bukan masalah sikit-sikit, saudara. Dan saya tengok utusan Malaysia melaporkan semalam ke kemarin. Kiriman sahabat saya, Datuk saudara Nordin Malik. Utusan melaporkan di muka depan bahawa sektor peternakan kita gagal. Ini bahaya, saudara. Kalau sektor peternakan gagal, ayam-ayam masih lagi terpaksa import dari luar. Bagaimana dengan sayur-sayuran, keperluan makanan? Sepatutnya Kementerian Pertanian dan Menteri Haiwan Pengguna dah duduk semeja dah ni. Memikirkan macam mana dalam menghadapi. Kita kena ada persiapan lebih awal. Jangan dibiarkan bila datang masalah, baru nak kita selesaikan. Inilah masalah negara kita ni sejak merdeka sampai sekarang. Kita hanya menyelesaikan masalah bila masalah itu datang. Bukan untuk to protect ataupun untuk melindungi supaya masalah tak terjadi. Contoh saya katakan, engineernya, arkiteknya, dia buat jalan tu mengikut masalah waktu itu. Sedangkan tak fikir bahawa dalam masa akan datang, bagaimana unit perancangan bakal menyaksikan tambahan penduduk, akan berlaku orang pemilik kereta ramai, maka pelebaran jalan perlu dilakukan untuk 10 tahun, 15 tahun akan datang. Ini tidak. Kerana sesak tahun ini, maka tahun depan buatlah 1 lane. Sedangkan keperluan itu lebih daripada 4 lane. Ini masalah kita, saudara.
Dan saya tak tahu bagaimana ini harus dijalankan tentang pentadbiran negara kita ni. Saya kadang-kadang, saya khawatir. Janganlah apabila makanan dah tak ada, baru kita kelang kabut. Apabila nak import beras pun, kita kelang kabut. Semalam saya katakan bahawa saya ngeri apabila negara Indonesia mengurangkan ataupun tidak lagi mengeksport minyak kelapa sawitnya. Mesti ada sesuatu. Kerana minyak kelapa sawit juga boleh buat gula, minyak kelapa sawit juga boleh buat pelbagai-bagai makanan, saudara. Dan minyak itu kepentingan. Bila Indonesia menghentikan, mesti ada sesuatu. Walaupun bagi saya, ia mungkin menguntungkan bagi kita untuk mengeksport komoditi kita. Saudara Wak Rafiq, saya berbuih mulut saban hari mengingatkan. Tapi yang diingatkan tetap hampa. Tanpa sebarang reaksi. Tapi saudara Wak Rafi, tak apalah bagi saya. Saya laksanakan tanggungjawab saya. Sebagai warga Cita Damai, saya harus melaksanakan tanggungjawab saya mengingatkan. Mudah-mudahan adalah di kalangan pegawai menteri, di kalangan menteri yang melihat dan menonton live saya ini, ada sedikit kesedaran. Saya bukan nak tunjuk pandai, saudara. Saya cuma memberi penjelasan, memberi pencerahan kepada warga kita. Saudara, seli-seli saya terpaksa buat live malam ni awal. Kerana jam 9 malam saya terpaksa menghadiri mesyuarat, satu mesyuarat yang penting. Jadi sebab itu saya fikirkan kalau mesyuarat tu berlanjutan sampai jam 11, bagaimana pula saya mulakan jam 11.30. Nak sampai rumah saya pun dekat 1 jam lebih. Kalau mungkin pukul 11, pukul 12, warga kita, pelayan-pelayan kita tak berkesempatan. Pula nanti sana besok nak kerja. Saya tidak mahu mengganggu waktu anda. Jadi setelah saya fikir semasak-masaknya, saya kata okeylah. Saya mulakan pukul 8 malam ini, agak awal. Jadi besok seperti biasalah. Tapi malam tadi saya dah bagi tahu bahawa hari ini kita bersiaran awal jam 8 malam. Kerana untuk semayang isyak tu dia punya tempoh jedanya agak panjang. Jadi keadaan begitu okeylah. Jadi saya lepas pencerahan, lepas meeting Melaka, barulah saya melaksanakan ibadat solat isyak. Tetapi sekali lagi saya nak ingatkan, warga kita berhentilah daripada terlibat dalam politik yang bukan-bukan. Kasihanilah, sayangilah, santunilah parti UMNO. Saya dah bercakap, berkali-kali saya katakan, UMNO jangan dijadikan sebagai parti pembangkang. Kerana jangan diizinkan UMNO menjadi pembangkang. Selagi UMNO menjadi pembangkang, selagi itulah negara bercempera. Kita mengundang masalah sebenarnya, saudara. Sebab UMNO dilahirkan di istana. Saya ingat besok saya akan berbicara tentang sejarah UMNO, bagaimana dia berlaku dan sebagainya, bagaimana ia terjadi. Tetapi bagi saya, keadaan ini perlu juga diwawarkan. Datuk Najib pun belum didapati bersalah oleh mahkamah. Tapi penyokong PNPS pula nak paksa Datuk Najib masuk penjara. Inilah kadang-kadangnya, saudara. Kita tak mahu. Waktu Lim Guak Eng dibicarakan, ada warga UMNO kata, Lim Guak Eng sila duduk di Sungai Buloh. Tak ada. Waktu pembicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada kita? Tak ada. Kita dengar dengan tenang. Tapi apabila pemimpin UMNO dibicarakan, sudah mula mengatakan, sila masuk di ada yang katakan River Bamboo lah, Hotel River Bamboo lah, Datuk Najib sila berada di penjara lah. Apa benda korang ni? Kenapa kita mewujudkan persepsi yang buruk terhadap pemimpin kita? Saudara, jangan nafikan. Suka tak suka Datuk Seri Najib, beliau adalah mantan Perdana Menteri. Beliau memayungi begitu ramai warga kita. Soal salah tak salah, biar mahkamah menentukan. Begitu juga dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya nak bagi tahu pada warga UMNO. Suka tak suka, dari segi era demokrasi memutuskan bahawa Datuk Seri Zahid adalah sebagai Presiden UMNO. Jadi perlu dihormati beliau sebagai Presiden Parti. Parti Melayu yang terbesar. Ini diperakui oleh semua parti pun. Jadi kenapa harus dikonyok beliau dengan hanya persepsi yang bukan-bukan? Dan kita semua tahu kenapa beliau diseret ke mahkamah yang belum tahu lagi salah atau tidaknya. Tetapi kes beliau itu disebabkan oleh keengganannya untuk membawa warga UMNO menyertai parti PBM era Dr. Mahathir. Kerana nak mempertahankan UMNO, kerana tidak mahu warga UMNO semua pindah masuk pada PBM, maka ini dijadikan balasan dendam. Kerana saat itu mereka berkuasa.
Ini realitinya. Dan bila mahkamah sudah berbicara, perbicaraan berjalan, maka tentulah berterusan. Jadi sama-samalah kita tunggu. Jangan terus kita buat hukum. Saudara Jaka Linglung, apa kata Jaka Linglung ni? Eri Zakiah, kerajaan Melaka pun dah bergolak. Dulu cakap selepas PRN, kerajaan akan stabil. Ini yang saya marah. Tu, saudara. Ini yang saya tegur. Saya minta agar pimpinan di Melaka berhenti untuk buat yang bukan-bukan. Sepatutnya sekarang ni dalam tempoh 6 bulan. Okey, ada lagi 4 tahun. Laksanakan kerja dengan baik. Apa yang anda janji pada rakyat. Saya sebab itu, saya bila baca kenyataan daripada Datuk Kalsum, Ketua Wanita, ada lega sikit. Sekurang-kurangnya wanita minta agar pimpinan tidak bermain politik berterusan. Macam saya kata semalam, negeri Melaka bukan besar, kecil. Saudara John Janin, macam banyak ekar tanah. Saya dapat, astagfirullahalazim, saya nak bagi tahu, terus terang lah. Saya rapat dengan Datuk Muhammad Rafi Allahyarham. Saya paling baik dengan Allahyarham Datuk Tan Sri Ahmad Razali. Saya baik dengan Tan Sri Mat Taib. Saya amat sangat baik bersama dengan Datuk Khetoyo. Kesemua mereka lah sahabat saya. Tidak seinci pun tanah di Selangor saya miliki. Ini realiti saya. Saya bukan orangnya menggunakan politik untuk kepentingan diri. Sebab itu saya berani bercakap. Sebab itu saya walk the talk. Saya boleh bercakap apa saja sebab saya tak terhutang budi dengan mereka. Saya minta maaf saya kalau saya kata banyak tanah saya dapat. Saya rapat dengan Datuk Zamri Abdul Kadir, mantan Menteri Besar Perak. Saya berapat dengan Tajul Rosli. Saya rapat dengan Tan Sri Mat Taib. Tan Sri Ramli Talib. Not even seinci pun tanah di Perak saya ambil. Walaupun saya warga Perak. Kerana saya merasakan saya tak berhak untuk meminta. Kalau hak rakyat lah. Inilah yang dipegang. Prinsip inilah yang saya bersetuju dengan Presiden Parti UMNO. Warga UMNO kena ikhlas dalam perjuangan. Saudara, jangan kita merasakan dengan jawatan itu. Yang saya berani tegur mereka, jangan jadikan jawatan untuk kamu mengumpul kekayaan, mengumpul kemewahan untuk mengisi tembolok keluarga kamu. Saya boleh bercakap terus terang. Kerana saya merasakan kadang-kadang mereka mengkhianati perjuangan. UMNO itu suci. Ia dilahirkan untuk menjaga martabat raja-raja Melayu sudah tidak dihina. Agar ia tidak dihina oleh British melalui Melayu Union. Itu asalnya UMNO diwujudkan. Kemudian lestari perjuangan UMNO menerus untuk menuntut kemerdekaan. Untuk warga bangsa kita ni tidak lagi menjadi warga yang dijajah. Berapa ramai anak gadis kita yang dirogoh. Bagaimana tanah-tanah, harta-harta kita, kekayaan bumi ini dipunggah bawa ke negara mereka. Akhirnya kita mencapai kemerdekaan. Dan selama 60 tahun. Walaupun ada, bukan tak ada, saya tak nafikan. Ada juga pimpinan UMNO yang menyeleweng. Maka terjadilah macam-macam kes. Tetapi UMNO meneruskan pelayarannya untuk membina agama, bangsa dan negara. UMNO harus melaksanakan impiannya. Supaya kek ekonomi negara ini dapat dikongsi bersama. Agar rakyat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini matlamatnya. Tapi kalau dah ada pemimpin yang bertelaga, yang masing-masing memikirkan diri sendiri. Sampai bila nak jadi begini, saudara? Ini yang menjadi kerisauan saya. Ini yang menjadi bengang di hati saya. Sebab itu kadang-kadang saya hilang penghormatan kepada pemimpin yang sebegitu. Jadi, kenapa dirosakkan UMNO? Kenapa UMNO yang suci ini diperlakukan sebegitu? Apa salah UMNO? Sedangkan UMNO meletakkan mereka berada di persada sekarang. Sebab itu saya marah apabila Dr. Mahathir nak mematikan UMNO. Tanpa UMNO, dia tak akan jadi Perdana Menteri. Ini jangan dinafikan. Begitu juga, kalau Sri Anwar Ibrahim duk maki UMNO, saya bakal marah. Tanpa UMNO, beliau tidak akan jadi Timbalan Perdana Menteri. Begitu juga, setengah menteri-menteri yang berada sekarang ni di dalam kerajaan ataupun sewaktu kerajaan Pakatan Harapan. Tanpa UMNO, mereka taklah jadi macam mana yang mereka hadapi sekarang. Tapi bila dah ada begitu, janganlah maki hamun UMNO. Saya nak marah pada pimpinan, tak ada masalah saya. Sebab saya dah cakap berkali-kali, saudara nak marah pimpinan UMNO, saya tak sikit pun kisah. Tapi bila saya kata UMNO itu perompak, UMNO itu rasuah, saya akan marah. Sebab rumah itu suci, saudara. Dalam itu macam-macam lah. Setandan pisang tu adalah kepelbagaian. Ini ada yang okey, ada yang tak okey. Tapi takkanlah kata setandan pisang tu semua busuk.
Jadi saudara, kita harus memegang dalam keadaan ini. UMNO besok akan merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Janganlah saudara tiba-tiba memaki hamun pada UMNO. Kalau anda benci pada pemimpin pun, jangan dibencikan ummah itu, ummah agam UMNO. Sepatutnya kita sama-sama menyantuni. Kalau saudara melihat ada kebejatan, mari bersama-sama. Saudara boleh kemukakan pada saya. Kalau ada pemimpin yang menyeleweng, memang saya akan balun negara. Tapi kalau bila ada saja kes yang dibicarakan, kita tuai hukum, ini tak betul. Saya kata langkah ini tak betul. Kalau saudara ada bukti, pemimpin ini begitu begini, kita boleh berkias. Dan kita minta supaya SPRM, kita minta supaya pihak polis menyiasat. Kita punya ini pegawai-pegawai ataupun jabatan-jabatan penguat kuasa dalam separation of power. Cuma dalam keadaan sekarang ni, saya tidak bersetuju apabila sejak akhir ni, saya tengok dalam seminggu dua ni, teruk sangat ni. 3 nama dalam UMNO yang menjadi target warga net. Cuma saya nak memberitahu pada anda, jangan mudah terpedaya dan terperangkap dengan cara mereka. 3 nama itu adalah Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan Tuan Mak Hassan. Soalnya, dengan keadaan itu ada ini, biarlah mahkamah mengambil dia kata tugasnya. Sama ada bersalah tetap salah. Tunggulah. Yang tak sabar ni kenapa? Apakah anda mempunyai agenda? Saya kadang-kadang saya tak bersetuju bila saya menyentuh sesuatu yang tidak favor ataupun tidak begitu menjebelahi pemimpin yang anda sayangi. Anda marah kat saya, tak boleh. Sebab itu saya selalu berlapang dada. Saya mengatakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Jadi apa yang saya lontarkan hari ini, apakah anda tak bersetuju? Pertama sekali, UMNO harus melakukan islah kepimpinannya. Pembersihan wajar dilakukan. Saya amat mengharapkan agar Presiden UMNO berani tegas melaksanakannya. Dan bila beliau melaksanakan pembersihan ini, maka seharusnya kita sokong. Soal beliau di mahkamah, biar mahkamah menentukan. Kita tunggu. Tapi usaha tak mesti suruh berjalan. Saudara, usaha mesti berjalan. UMNO mesti dibersihkan. Rumah UMNO, segala sawang-sawangnya, segala anak-anaknya, segala parasit yang ada, perlu dibersihkan. Sebab kita nak menghadapi tahun yang mendatang yang penuh dengan cabaran. Saya amat mengharapkan agar kemerdekaan negara yang kita capai ini dapat dinikmati sepenuhnya. Dan kemakmuran hasil bumi ini sewajarnya diraikan, dirasai dan memberi kebahagiaan pada warganya. Bersamalah kita berdoa, saudara. Ya, saudara, saya minta maaf malam ini agak pendek pencerahan saya. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.